Okey, baik. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Selamat bersama pagilah kepada anda semua yang mungkin tengah makan bihun sup. Oh, bihun sup bibagi. Bihun goreng. Bihun goreng, nasi lemak apa semua kan. Okey, kita nak cakap satu benda yang serius lah kan, Sofia, kan? Iaitu berkaitan dengan wujudnya kartel pengurusan jenazah COVID-19 ini. Sebab apa? Sebab mungkin sebelum ini kita lihat bahawa orang yang meninggal dekat di hospital dan sebagainya, kita tak nampak tau. Andai kata kalau kita ni salah seorang ahli keluarga, barulah kita tahu sebenarnya wujud perkara sebegini rupa. Sebab bagi pemahaman saya lah kan, mungkin kita lihat bahawa pengurusan jenazah itu kan, kita kan ahli keluarga waris kan tak boleh kan nak sertai proses dan sebagainya. Bagi saya sebagai orang luar, saya rasa macam okey, mungkin segala proses bayaran apa semua tu kan diselesaikan oleh pihak yang bertanggungjawab, contohnya pihak hospital kan. Tapi pendedahan yang dibuat oleh salah seorang daripada pengguna Twitter ini, katanya bahawa ibu saudaranya meninggal dunia kan, dan pihak di sana mengenakan bayaran sebanyak RM1,800. Dan bukan setakat itu sahaja, bahawa pengguna Twitter ini mengatakan bahawa dia pun dah bayar deposit RM750 untuk proses penggalian kubur dan sebagainya. Jadi pada hari ini, Sofia, kita ingin bersama dengan individu tersebut. Kita terus saja bersama dengan Cik Muhammad Karim, mangsa kartel pengurusan jenazah tersebut. Assalamualaikum, Cik Karim. Assalamualaikum, Cik Karim. Waalaikumsalam. Ya. Cik Karim, boleh kongsikan bersama kita sedikit sebanyak untuk pemahaman semua supaya tidak ada lagi yang tertipu dengan kewujudan kartel sebegini. Bagaimana proses dan titik penemuan kisah berurusan dengan mereka yang bertopengkan NGO ini? Kongsikan. Okey, kita ni dah sebulan lebih lah kalau tak silap saya. Masa tu ibu saudara saya meninggal disebabkan COVID lah. Disebabkan COVID, jadi keluarga dia yang immediate, maksudnya anak-anak dan suami tak boleh nak menguruskan sebab mereka sedang kuarantin. Betul. Jadi sebab kami waris yang terdekat selepas keluarga, jadi keluarga arwah minta kami tolong uruskan lah. Sebelum ni kami difahamkan kalau kematian biasa ada khairat kematian, pihak masjid boleh menguruskan dan sebagainya, dan memang ada juga pihak masjid yang dah di-train untuk handle mayat COVID. Baik. Tapi itulah dalam perkara ni bila kami cuba berurusan dengan pihak hospital, kata dah ada ditetapkan petugas yang tertentu. Okey, jadi daripada apabila diumumkan kepada keluarga Encik Karim berkenaan dengan pemergian ibu saudara, automatik selepas itu disarankan oleh pihak hospital untuk menggunakan servis ini ke bagaimana sebenarnya? Itu disarankan? Yang tidak disarankan memang di dinding bilik mayat pun memang dah diletakkan nama pihak tertentu ni. Baik. Maksudnya mereka ni saja yang boleh dikontak untuk pengurusan jenazah lah. Cik Karim, ada tak macam berlaku perbincangan antara kedua-dua pihak, sama ada bagi pihak Cik Karim sendiri dan juga pihak hospital? Sebab mungkin Cik Karim kata okeylah, bayaran yang dikenakan mungkin agak tinggi, jadi mungkin ada kita nak nego lah sikit harga tu, ataupun mungkin Cik Karim kata Cik Karim kenal ada beberapa syarikat luar yang boleh mengendalikan pengurusan jenazah ibu saudara Cik Karim, ataupun memang totally memang tak boleh nak berbincang, memang mereka ni dah decide memang kena juga menggunakan perkhidmatan mereka, atau bagaimana? Okay, pada awalnya yang bayaran 1,800 tu, iaitu bayaran yang bila saya tanya-tanya pada orang lain, kata 1,800 selalunya termasuk semua package lah, maksudnya daripada mandi, kafan, transport ke kubur dan tanam dan sebagainya. Jadi masa tu kebetulan saya ada sahabat yang menjalankan NGO yang pengurusan jenazah lah. Jadi kami cuba berbincang dengan pihak hospital. Pihak hospital memang dia takkan cakap secara direct okay, kena gunakan servis orang ini, tapi bila kami cuba berusaha, dia bagi nombor ni lah. Dia kata okey, kena kontak pihak ni untuk urusan jenazah. Jadi kami cuba bincang lah, dan saya cakap lah kami dah engage satu NGO yang boleh menguruskan jenazah COVID dan dah dilatih dan sebagainya. Pada asalnya dia bersetuju kan. Ini maksudnya tiada bayaran lah kepada pihak mereka, dan kami pun okey lah, lega lah kan. Pada NGO tu pun kami ada buat bayaran, tapi tak tinggi sangat lah. Tak tinggi sangat lah. Lagi pun kami kenal dengan kawan-kawan kan. Kami ingatkan okey lah. Lepas tu bila dah sampai di sana, apa yang dibincangkan tu tak berlaku. Maksudnya pihak di sana insist juga
memerlukan pihak mereka untuk menguruskan dan mereka meminta bayaran itulah. Dan jenazah COVID sebenarnya tak dimandikan pun, tapi bila dia cakap pada saya, jenazah COVID dimandikan. Jadi saya tanya balik, bukan jenazah COVID hanya di tayamum ke? Jadi dia tak sangka lah yang saya tahu proses apa semua ni lah. Okey Cik Karim, pendek ceritanya sekarang ni yang 1,800 tu Cik Karim dah langsaikan ke atau bagaimana? Bukan 1,800, saya tak ambil full package. Okey, baik. Saya cuma bayar 700 untuk kafan dan untuk tayamum saja. Dan solat bagi package lah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Karim memberikan kita sedikit pencerahan apa yang telah berlaku kepada keluarga Encik Karim dan takziah kita ucapkan atas pemergian ibu saudara. Semoga terus diberikan kekuatan. Baik. Kita bersama dengan Encik Karim tadi dan pastinya ini satu perkara yang mengkata masih fresh lagi kerana kita melihat bahawa setahun lebih saja dengan COVID-19, dengan kematian dan segalanya, dan ada pula pihak yang tidak bertanggungjawab cuba untuk membuatkan isu kematian ini sebagai satu barang niaga. Dan kita dapat perincian daripada Ustaz Muhammad Riza Kamaruddin, seorang sukarelawan pengurus jenazah untuk memberikan kita gambaran penuh berkenaan isu ini juga. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Ustaz. Tadi kita dah pun bersama dengan salah seorang daripada mereka yang mana mungkin salah seorang mangsa lah kan, boleh kita katakan dekat sini. Ustaz, secara peribadinya, Ustaz yang dah berpuluh-puluh tahun mengendalikan pengurusan jenazah dan juga sekarang ini pun menguruskan jenazah COVID-19. Secara peribadi, pandangan Ustaz lah berkaitan dengan isu ini. Sebab betul ke sebenarnya perkara ini baru berlaku atau sebelum ini pun memang dah pernah berlaku Ustaz? Dan tadi pun kita pun dah ada terbaca juga yang mana mungkin untuk nak uruskan jenazah COVID-19 ini tidak perlukan sebarang bayaran dengan Sofia kan? Tapi ada mungkin orang luar yang mungkin mengenakan bayaran. Adakah betul ada kena bayaran sikit ke, percuma ke atau bagaimana Ustaz untuk perinciannya? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayaran ni dia tetap ada kos. Dia tetap ada kos. Kemudian tinggal lagi sukarelawan ataupun NGO yang membabitkan diri dalam urusan jenazah ini, sama ada mereka nak mengenakan bayaran atau tidak mengenakan bayaran. Baik. Kalau untuk pengurusan COVID ini, secara dasarnya tidak ada kos pun kepada mayat itu. Maksud saya tidak ada kos tu begini. Tidak seperti jenazah lain, kita kena sediakan kain kafannya, peralatannya segala macamnya. Tapi bila jenazah COVID ini dia tak perlu mandi dan tak perlu dikafankan seperti biasa. Kafannya 3 juga, cuma lapisan pertama tu daripada kain daripada hospital. Yang keduanya, lapisan kedua dan ketiga dia dimasukkan ke dalam body bag yang telah disediakan oleh pihak hospital. Baik. Kemudian dia akan dibawa ke bilik pengurusan jenazah untuk ditayamumkan dan disolatkan. Cuma tinggal lagi petugas yang menjalankan tugas proses dalam bilik jenazah itu sepaling tidaknya ada 4 ke 5 orang. Kos yang ada di situ ialah kos PPE yang dipakai itu. Baik. Kos PPE itu kalau harga pasarannya antara 40 ke 50 ringgit sahaja. Tapi alhamdulillah kami di TFK kami dapat sumbangan secara percuma, bantuan secara percuma. Jadi tak ada kos kat situ bagi pihak kami. Kan? Di situ dah tak ada kos. Kemudian jika ada pun kos ialah kos transport. Dan ada juga NGO insya-Allah seperti kami pun menyediakan kos transport secara percuma. Baik. Sebab segala kos itu kita mendapat sumbangan dan dana awam. Jadi kawan-kawan warganet semua menyumbang, menginfak untuk kami buat kerja ni. Jadi tidak ada lagi kos kat situ. Baik. Kalau ada kos yang ketiga pun ialah kos pengkebumian. Yang ini di luar bidang kuasa kami, di luar bidang kuasa hospital, di luar bidang kuasa NGO, sebab tanah kubur itu akan ditadbir oleh Badan Khairat Kematian, suatu tempat masjid dan sebagainya. Baik. Kalau dikirakan kos secara tinggi nak cas sampai 7,800, saya katakan bahawa jenazah COVID-19 ini kosnya sangat minimum, kecuali kalau sekiranya NGO itu terpaksa membeli sendiri PPE, maka itulah kosnya. Baik.
Ustaz. Itu jelas ya? Ya. Itu sangat jelas. Dan kita juga difahamkan antara negeri-negeri ya seperti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya diumumkan yang tiada caj dikenakan untuk pengendalian jenazah COVID-19 ini. Itu dah diumumkan dan ini yang menjadi persoalannya juga. Adakah Ustaz melihat isu ini mungkin kerap kali naik di negeri yang tinggi angka COVID-19-nya ataupun dia agak scattered ya di seluruh negara? Bagaimana pemantauan Ustaz? Alhamdulillah sebenarnya bukan negeri-negeri itu, semua negeri pun saya rasa semua negeri termasuk Penang dan ini ada badan kerajaan yang mengambil tindakan untuk menaja macam di Pulau Pinang, zakat dan sebagainya, mengambil peranan. Jadi untuk memberikan perkhidmatan terakhir secara percuma, jadi disediakan di sana bantuan-bantuan yang diperlukan. Kan? Cuma tinggal lagi suatu kelemahan masyarakat kita ialah mereka tidak tahu hak mereka untuk memilih sendiri pengurusan jenazah yang pengendali yang boleh menguruskan jenazah ahli keluarga mereka. Walaupun di sana tertera di bilik-bilik mayat itu nombor-nombor NGO yang ataupun pengendali jenazah, tetapi mereka tidak boleh dipaksa untuk menggunakan perkhidmatan penama-penama tersebut. Dia tetap hak kepada ahli waris itu untuk memilih mana-mana pengendali untuk menguruskan jenazah ahli keluarga mereka. Dan pihak hospital kalau saudara nak tahu bahawa pihak hospital memang tidak menyediakan perkhidmatan juru mandi, cuma pihak hospital menyediakan bilik pengurusan jenazah sahaja. Selebihnya ditanggung oleh waris. Bagaimana waris nak berurusan terpulang ke kebijaksanaan waris. Ya, ini yang kita perlu tahulah sebab yang macam saya sebutkan tadi, mungkin kita sekarang ni mungkin tidak ada yang terkena kan, keluarga kita sebagainya, tapi ini pendedahan yang harus diberikan pendedahan juga pada hari ini sebenarnya. Okey, jadi apa yang Ustaz katakan tadi sebenarnya, kita ni sebagai waris memang mempunyai hak lah kan untuk kita menentukan siapa yang ingin mengendalikan jenazah si mati kan. Jadi pihak hospital mungkin boleh mencadangkan, tetapi totally 100% pihak waris sendiri yang boleh memilih kan Ustaz, macam tu Ya, betul. Okey, baik Ustaz. Yalah, kadang-kadang dia ada di antara kita yang mungkin kita dah bersedih kan di atas kematian keluarga kita dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin kita tidak mempunyai pelbagai idea ingin memilih siapakah yang ingin mengendalikan jenazah dan sebagainya. Jadi bagaimana Ustaz untuk kita nak menyelesaikan perkara ini? Mereka ni macam tidak tahu. Kadang-kadang bila kita dapat pendedahan ni, mungkin ada di antara kita yang macam kita takut-takut. Okey, pengendali macam ni mungkin ada bayaran. Yang ni tak ada bayaran. Jadi macam mana kita nak mengenal pasti yang ni ada bayaran yang tinggi ke atau tidak? Bagaimana Ustaz? Pertamanya dia kena tahu, dia kena buat siasat dululah. Bertanya itu lebih baik. Jangan jangan buat keputusan secara terburu-buru. Di pihak kalau anda berada di sekitar Lembah Kelang, boleh hubungi kami untuk maklumat, boleh hubungi kami di talian 012 713 3677. Ini untuk, jadi kita akan sedia membantu sekiranya ada ruang kan. Kita sedia akan membantu ada ruang. Dan insya-Allah kita juga ada kerjasama yang baik dengan mana-mana dengan hospital untuk kita masuk. Dan juga kalau di Selangor ini, contoh di Selangor, alhamdulillah kami memang telah pun diberikan autoriti penuh oleh Jabatan Agama Islam Selangor untuk mengendalikan dan menguruskan pengurusan COVID ini. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz memberikan sedikit pencerahan dan juga selamat berjuanglah dalam membantu keluarga-keluarga yang memerlukan ini, khususnya dalam pengendalian jenazah COVID-19. Kita ucapkan terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Ustaz. Itu ada kita sebagai seorang Muslim ni, kita mengerjakan salah satu daripada fardu kifayah kan. Okey, jadi inilah pendedahan yang kami bawakan. Jadi sebenarnya kalau syarikat yang ingin mengendalikan pengurusan jenazah COVID-19 ini bukan syarikat yang biasa-biasa sahaja dan perlu mendapat sijil pentauliahan daripada Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Okey.